Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Sana hujan ke? Hujan ada juga sikit-sikit. Sini Tak hujan. tak banyak. Kat sini hujan, tengah hujan. Kemarin terusan sepanjang hari. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ain. Ain. Okey, dah. Okey. Sihat, Rupiah. Sihat, Alhamdulillah. Hmm. Amna sihat? Alhamdulillah sihat juga. Alhamdulillah. Tak boleh jumpa kat luar, jumpa dalam ni pun alhamdulillah lah. Kok boleh nampak sihat nah? Alhamdulillah. Ada masa Hari tu pergi mana kak? bila? Dalam tak bersiaran tu. Oh, anak-anak dah boleh rentas pada anak-anak balik ambil. Bawa pi tu yang pi kat tempat depa tu internet tu susah sikit. Dah nak masuk juga tapi dia hilang-hilang. Betul. Alhamdulillah. Tu dia dah lama dah setahun lebih dah tak balik. Lepas tu Yalah. Kia sihat ke? Sihat kak, sihat. Alhamdulillah. Ya. Kira tak mengasuh bolehlah join. Kalau mengasuh tak ada lah. Oh, apa mengasuh cucu ke? Cucu lah kak Lepas tu main duduk sini seminggu. Tu tak ada kelas. Tak masuk kelas berapa hari kak Ustaz tak masuk. Kak Cikgu Rahim pun tak masuk. Oh, tak apalah nak buat macam mana. Kalau orang kata kita merancang. Okay. Tu tak dapat. Macam mana kan? Tapi kalau kita dah biasa masuk. Bila tak masuk kita duk rasa macam ada sesuatu yang kurang lah. Saja. Tak ada balik lah. Balik dia balik kulim lah. Tak apa. Oh. Kalau macam ramai-ramai pun susah juga kita tak boleh nak fokus kan. Betul. Tak lagi yalah dia pun bukan selalu balik. Bila sekali balik tak lagi kata kita tak layan ke pula tak lagi terasa pula payah. Cikgu Rahim balik kampung Cikgu Rahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh Kak Tun. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad bi ajmain wa bi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alimul hakim. Syukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang, diberi kesihatan sehingga kita dapat bertemu lagi dalam program Jirasil Al-Quran kampus 1 hari ini, iaitu pada 1 November kita yang ke-81. Alhamdulillah. Sekalian untuk kawan-kawan dan perempuan, tetamu kita yang sepatutnya pada malam ni adalah Ustaz Haji Dr. Muhammad Nazmi bin Desa daripada IPG, Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Jadi untuk tuan-tuan dan semua Ustaz tak dapat kita pada malam ni, jadi Ustaz minta tangguh. InsyaAllah kita akan jumpa Ustaz pada siri yang lain nanti. Jadi petang tadi kita ada sedikit ada masalah yang jadi untuk kami tetamu atau guru kita adalah pengurusi surau kami. Kami ustaz-ustaz yang berada kat taman ni sentiasa standby
Ustaz kita kalau sekiranya tak dapat datang. Jadi pada malam ni insya-Allah surah kami Ustaz Muhammad Aziz Haji Abdullah akan menggantikan Dr. Nazmi insya-Allah pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa, marilah kita buka majlis kita dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita akan teruskan program pada malam ni. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ustaz untuk meneruskan program kita seperti biasa. Jadi saya mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan supaya menggalakkan sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memasang kamera video tuan-tuan dan puan-puan, onkan kamera video tuan-tuan dan puan-puan. Supaya kita kelihatan di skrin. InsyaAllah supaya kita rasa kita bersama-sama berjemaah yang lain untuk fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi kita akan menemani Ustaz, kita dapat melihat anak muridnya, murid melihat gurunya. Dengan itu insyaAllah kita akan lebih bermotivasi untuk melibat ini insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya sepanjang program ni nanti suatu penyampaian oleh Ustaz kita. Jadi tuan-tuan juga diminta supaya mensenyapkan ataupun offkan tuan-tuan punya mikrofon. Mute-kan ya supaya nanti kita akan dengar suara Ustaz seorang saja. Dengan itu kita akan dapat dengar dengan lebih jelas lagi sepanjang perjalanan program insyaAllah. Jadi seperti biasa, insyaAllah kita akan dengar bacaan Al-Quran daripada Ustaz. Sama ada Ustaz selalunya menggunakan kaedah, tuan-tuan boleh dengar saja dan tengok hukum-hukum tajwid dia dan juga tadabbur mengenai ayat kalau tuan-tuan ada terjemahan bersama. Ataupun tuan-tuan juga boleh ikut membaca. Jadi itu atas pilihan tuan-tuan dan puan-puan nanti. Selepas tu Ustaz akan memberikan tazkirah dan kemudian kita akan buka kepada interaksi untuk tuan-tuan sembang-sembang, mungkin nak bertanya kepada Ustaz apa-apa berkaitan yang berkaitan dengan perkembangan kita, agama kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa saya tak memanjangkan lagi cerita. Jadi tuan-tuan sudah faham mengenai apa yang kita jalankan sepanjang program ni, kerana hari ini dah ke siri yang ke-81. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama berjemaah membaca surah Al-A'raf ayat 96 hingga 120, muka surat 163 dan juga 164. Itu muka surat 163 dan muka surat 164. Ayat 96 hingga 120 insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan hormatnya mempersilakan Ustaz Al-Fadil, Ustaz Haji Muhammad Aziz bin Abdullah untuk meneruskan program pada malam ini sebagai guru ganti kepada Dr. Muhammad Nazmi Desa yang tak dapat hadir pada malam ini. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin al ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilm. Terima kasih Tuan Rahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah yang dapat hadir pada malam ini. Kita berjumpa kali yang ketiga. dah cemuih tengok muka dah 3 kali ya. InsyaAllah kita akan sama-sama membaca ayat-ayat dalam surah Al-A'raf ayat 96 sehingga ayat 120. InsyaAllah.
Cuma saya nak confirm, suara boleh dengar tak? Ibrahim. Alhamdulillah. Elok. Ya, kemudian cuma saya agak tak berapa sihat, sesemua sikit. Dia baca dia dengung banyak lah, dia suara hidung. Kita sama-sama insyaAllah lihat kepada surah Al-A'raf ayat 96 sehinggalah ayat 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم نريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين وإما إنا نحن وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق الله العظيم Alhamdulillah, ada sesemua ni dia tak boleh, dia nak pendek nafas sikit. Alhamdulillah, bagaimanapun kita dah selesai baca 2 muka surat dalam surat Al-A'raf ayat 96 hingga ayat 120. Sahabat-sahabat kalau perhati dalam ayat itu, dia secara ringkasnya dia menceritakan, yang panjangnya awal itu adalah sambungan kepada ayat dalam surah yang sebelum yang dibaca oleh peserta semalam oleh Ustaz Bakri. Tetapi yang panjangnya dia menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Cerita agak panjang lebar. Semua dicerita kisah Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa menghadap Fir'aun dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam terpaksa bertarung dengan ahli sihir di gelanggang, di mana ahli sihir itu telah membuat berbagai-bagai bentuk jenis ular untuk menakutkan Nabi Musa alaihissalam, tetapi dengan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menurunkan ataupun Allah telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam mukjizat yang melahirkan dan mengeluarkan ular yang jauh lebih besar, menelan habis ular-ular yang ada dalam di kalangan ahli sihir yang ada di depan dia tadi. Ahli sihir terkejutlah tuan-tuan, sahabat rahmati Allah sekalian, mereka belajar sihir tu kira hebat dah. Tapi rupanya ada lagi jauh orang yang hebat
Ini peringkat bukan peringkat main-main, ini peringkat sifu. Sifu mereka pun tak boleh darah tu. Jadi itu yang Allah, itu nama mukjizat sahabat. Tapi Nabi Musa bukan hari-hari dia boleh buat ulat kerana dia mukjizat. Mukjizat ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh jadi sendiri. Kalau Allah perkenan, baru dia boleh jadi. Apa yang ada dalam ayat-ayat tu, dalam ayat yang kita baca tadi secara panjang, tuan-tuan boleh perhati balik dalam tafsir ataupun dalam pengertian ayat di sana, itu cerita. Sebab tu tuan-tuan seronok baca Quran ni kalau kita faham. Kenapa? Ada kadang-kala dia menceritakan kisah-kisah Nabi-Nabi. Yang paling banyak cerita kisah Nabi lah. Nabi Musa, tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, boleh kata setiap surah, setiap juzuk akan ada cerita kisah Nabi Musa AS. Kerana Nabi Musa dia berhadapan dengan kita kata merupakan kruk yang paling tertinggi di kalangan manusia, ataupun penjahat yang paling, orang yang paling jahat di kalangan manusia, iaitu siapa dia? Fir'aun. Sebab itu kisah dia itu dia banyak menjadi sandaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita perhati. Nak kata bahawa atas dunia ni rupanya bukan mudah untuk nak jadi nabi kerana terpaksa berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih hebat, yang lebih ganas dan sebagainya. Baik. Saya itu saja untuk kita tengok berkenaan dengan sinopsis ataupun kandungan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah yang kita baca tadi ayat 96 hingga 120. Dan mudah-mudahan seperti yang saya sebutlah, cantiknya bacalah Al-Quran yang ada terjemah kalau kita tak faham. Kalau tuan-tuan faham, tak payah. Baca hayati. Kisah yang paling seronok sekali kita baca adalah kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf dicerita daripada kecil, daripada mula sampailah kepada akhir. Hampir setengah surah itu menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saya sendiri apabila baca surah Yusuf sampai tang pertemuan dia dengan ayah dia, memang saya tak dapat tahan air mata. Sedih kerana tuan-tuan tahu tak, Nabi Yaqub alaihissalam bila hilang Nabi Yusuf alaihissalam yang dikatakan dimakan oleh serigala itu, dia menangis daripada hari itu sehingga buta mata dia. Buta bukan kerana dia asal buta, tapi buta kerana terlalu sedih. Dia mengenangkan anak yang paling dia kasihi, anak yang dijangka akan mengganti dia untuk menjadi mewarisi Nabi Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba hilang. Baik. Itu kisah-kisah ini, tuan-tuan, kalau kita boleh baca. Begitu juga kalau kita baca tentang syurga. Tentang syurga, dengar kan. Tapi tuan-tuan kalau boleh baca, tak usah baca panjang, tak apa, baca 2 muka surat yang kita tadi dan fahami apa ayat, apa makna yang ada dalam surah itu, dan insya-Allah itu yang terbaik untuk kita. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, saya malam ni nak tambah ilmu baru sikit kalau tuan-tuan nak ikut, kalau tuan-tuan nak tulis lah. Iaitu kita tuan-tuan tahu tak, kita baca ni guna bacaan apa? Bacaan apa yang kita baca Quran sekarang ni? Kita ikut tariqah siapa? Tahu kan? Kita baca ikut tariqah Syatibiyah daripada Hafs bin Asim. Tariqah Asy-Syatibiyah. Kalau sahabat lihat tariqah, kena tulis tu bahasa ni. Tuan-tuan tanya, ni yang kita baca hari-hari ni, dia orang Malaysia semua baca ni. Tariqah Asy-Syatibiyah daripada Hafsat bin Asim. Kita baca tariqah Asy-Syatibiyah. Tariqah Asy-Syatibiyah yang kita baca lah ni daripada Hafs bin Asim. Atau yang kita baca tadi lah, yang kita baca surah Al-A'raf itu yang kita baca, itu kaedah dia yang kita baca. Kita baca tentang hukum nun, hukum mim, hukum mat dan sebagainya, itu kita ikut kaedah
tariqah Asy-Syatibiyah daripada Hafs bin Asim. Saya nak ajak tuan-tuan malam ni daripada Hafs bin Asim juga. Tapi nama dia satu lagi tariqah At-Tayyibah. Tuan-tuan tulis tariqah At-Tayyibah tadi tariqah Asy-Syatibiyah kan. Tapi sekarang satu lagi adalah tariqah At-Tayyibah. Tariqah At-Tayyibah. Apa beza tariqah At-Tayyibah dengan Asy-Syatibiyah ni? Saya nak sebut ni pasal apa? Saya memang dah diijazah untuk dua-dua tariqah ni, sebab tu saya ni sebutlah tariqah At-Tayyibah dan tariqah Asy-Syatibiyah. Dan ini paling mudah lah tuan-tuan kalau kita nak baca. Kalau tak mau payah-payah sangat, tuan-tuan ikut bacaan daripada Syekh Masyari Rashid Al-Affasi yang duk baca Quran dalam radio tu. Dalam radio ataupun dalam TV. Syekh Masyari Rashid Al-Affasi, dia memang baca tariqah At-Tayyibah. Dia baca tariqah At-Tayyibah. Tuan-tuan tak perasan pun, kan? Tapi dia duk baca hari-hari, kita duk dengar. Tetapi kalau Syekh Masyari Rashid Al-Affasi, dia baca tariqah At-Tayyibah. Apa beza tariqah At-Tayyibah dengan tariqah Asy-Syatibiyah? Saya nak pendek tak mau banyak-banyak tentang kena pergi berguru lah, kena nanti kita buka kuliah kita kita bakat buat. Mudah sekali. Dan kaedah ini kalau siapa nak khatam Quran, nak baca bagi laju, elok baca guna kaedah At-Tayyibah. Biasa ni apa? Kaedah At-Tayyibah ialah tiap-tiap kita jumpa hukum mad jaiz munfasil. Kalau tuan-tuan lihat mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, dia hanya dibaca dengan dua harakat. Dia hanya dibaca dengan dua harakat. Semua jumpa di mana pun, dia tak boleh baca lebih daripada tu. Masa saya duk baca, masa saya baca depan Tok Guru tu, kita duk biasa dengan tariqah At-Tayyibah. Kita duk baca mad jaiz munfasil 4 harakat, kan? 4 atau 5 harakat. Tiba-tiba nak baca 2, kadang-kadang terlajak dia. Tak betul. Khata. Dia akan, kenapa dia syarat dia tariqah At-Tayyibah ni dia mesti baca 2 harakat. Wajib baca 2 harakat. Dia tak boleh. Tak ada dalam tariqah At-Tayyibah ni kita baca 4 harakat. Saya baca satu contoh. Dalam ayat yang kita duk baca selalu. Kalau baca ayat-ayat tadi mungkin tuan-tuan tak ingat. Sebab kita tak bentang di sini. Ayat yang kita baca selalu. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Itu tariqah Asy-Syatibiyah, tariqah At-Tayyibah. Beza kalau kita baca tariqah Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibiyah dia baca macam mana? Dia wajib sekurang-kurangnya 4 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Itu sikit. Tak ada beza dia? Nampak tak beza dia? 4 dengan 2. Dia tak boleh baca 2, 4, 5 tak boleh. Dia hanya baca 2 harakat sahaja. Kalau ada tariqah at-tayyibah. Tapi kalau tariqah ada asyatibiyah yang kita ada baca selalu. Tu yang saya heran tuan-tuan. Di mana kita dapat mengaji yang kita hukum, kita boleh baca mat jaiz 4, dia 2, 4 dan 5. Saya pun tak tahu di mana dia punya ni. Cuma saya tahu kalau tariqah at-tayyibah baca 2. Tariqah asyatibiyah baca 4 ataupun 5. Itulah sikit dia tentang ada ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kot. Kita ambil sikit dululah. Nanti kalau ada yang lain, bila masa kuliah yang lain, saya akan tambah lagi dengan yang lain lah. InsyaAllah. Baik, sedikit untuk Kulten lah. Ni baru nak masuk Kulten lah. Tadi dah 10 dah abang. Baik tuan-tuan, sahabat rahmati Allah sekalian, kesempatan yang kita ada pada malam ini, mudah-mudahan kita mengambil ruang masa yang ada ini untuk kita fokus untuk kita mendapat pahala isi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan banyak dapat pahala malam inilah. Yang pertama, kita dah baca 2 muka surat seperti yang disebut oleh sahabat dulu. Saya pun tak tahu sebut siapa, berapa banyak dah pahala kita dapat dengan membaca 2 muka surat. Kalau satu huruf 10 pahala, tuan-tuan kali dengan satu berapa baris yang kita baca, banyak pahala yang kita dapat. Kemudian kita sambung dekat majlis ilmu. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW, duduk 1 jam. Duduk 1 jam dalam majlis ilmu. Sama dengan pahalanya sama dengan kita semayang 100 rakaat. Semayang sunat 100 rakaat. Duduk 1 jam dalam majlis ilmu. Tuan-tuan duduk saja dengar dalam majlis ilmu ni, pahalanya Allah kata sama dengan kita semayang sunat 100 rakaat. Seolah-olah tuan-tuan sedang semayang sunat 100 rakaat pada malam ini. InsyaAllah. Dan juga pada malam yang lepas lah. Saya tengok ada 2-3-4 orang yang istiqamah setiap malam ada. Alhamdulillah. Itu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Malam ini saya nak bawa satu hadis Nabi SAW yang kod-kod lah dengan saya baca ini, dan tuan-tuan pun mungkin pernah dengar dah. Kita baca, kita peringat hadis ini, mudah-mudahan akan menggemarkan kita lagi untuk membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafar. Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafar. Tali Al-Quran wa hafidhul lisan wa mut'imul ji'an wa sha'im fi syahri Ramadan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmizi. Apa makna kata Rasulullah SAW? Dia Rasulullah kata al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafar. Syurga tuan-tuan. Syurga. Siapa tak nak syurga? Ada tak di kalangan kita ni tak berapa ingin nak pergi syurga? Ada tak? Saya kata tak akan ada orang yang tak minat syurga. Kerana syurga ini adalah satu idaman kita. Kalau tuan-tuan tak minat syurga ini, makna kita sebenarnya seolah-olah kita tidak berminat kepada Islam. Kerana Islam itu ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga di sana kita akan kekal abadi yang tidak akan ada akhir. Kita akan duduk di sana selama-lamanya. Hadis ini mengatakan syurga itu
Mushtaqatun merindui 4 golongan manusia. Syurga itu merindui 4 golongan manusia. Siapa yang digemarkan oleh syurga ni? Yang pertamanya ialah tali Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran merupakan salah satu yang digemari oleh syurga. Syurga duk cari-cari mana orang yang tali Al-Quran. Tali Al-Quran ini adalah orang yang mulazamah, sentiasa membaca Al-Quran. Tak lekang daripada bibirnya membaca Al-Quran. Makna, ada seorang tuan-tuan, ada satu cerita. Saya baca lama dah dalam dulu majalah Mustika kan. Disebut ada seorang wanita di belah Mesir sana lah. Seorang wanita, dia ni punya nak jaga lidah dia, tak mau bercakap tentang benda yang sia-sia. Dia bercakap hanya berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Dia hafiz Quran, hafizah. Dia hafal Quran. Orang tanya apa pun, dia akan jawab dengan menggunakan ayat Al-Quran. Dia tak akan jawab guna lain. Kita cabar tu Haji Yaakob nak? Boleh tak? InsyaAllah. Orang tanya kita, dia tanya apa ni, boleh tak tunjuk jalan yang nak pergi surau? Kita kata Siratul Mustaqim, jalan lurus. Kan? Guna berjalan lurus tu nak kata. Kita tak sampai begitu baik-baik. Dah maksudnya macam dia. Perempuan ini bukan cerita reka-reka, memang dia ditulis oleh seorang wartawan. Dia hanya nak cakap dalam menggunakan Al-Quran saja. Pasal apa dia nak hafizul, dia nak tali Al-Quran yang sentiasa ada Al-Quran dalam jiwanya. Pasal apa? Pasal syurga nak kat orang ni. Kita, Allahualam, kita Quran pun kadang-kadang bujaklah Cikgu Rahim tolong buat ni, bolehlah sekurang-kurangnya slide semalam. Kalau Cikgu Rahim tak buat ni, malah ni kita tengok gambar Hollywood dulu kan. Ataupun gambar Bollywood. Pasal apa? Pasal itu yang ada di depan kita. Baik. Itu yang disebut pada kita membayangkan bahawa Al-Quran ini rupanya adalah merupakan satu mukjizat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya merupakan bahan pahala yang sangat besar yang sangat digemari oleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kata Nabi SAW, hafizul lisan. Tuan-tuan, ini kena jaga, iaitulah orang yang memelihara lidah. Lidah ini lembut, tetapi dia sangat berbahaya. Lidah kita seperti yang pernah saya sebutkan dulu, lidah kita ni dia boleh menghasilkan 3 benda. Saya sebut dulu kan. Dia boleh, yang pertama boleh menghasilkan emas. Dia boleh menghasilkan mutiara. Dia boleh menghasilkan pahala dan boleh menghasilkan benda-benda yang sangat besar nikmatnya. Dan lidah juga dia boleh menghasilkan bara api neraka. Kerana lidah ini kadang-kadang kita tak jaga dia masuk saja dalam kalimah-kalimah yang mazmumah, kalimah-kalimah mengupat, kalimah-kalimah fitnah dan sebagainya, dia boleh membawa kita kepada api neraka. Dan dia juga boleh membawa kita satu hari tak ada apa, sia-sia, semua kosong saja. Itu lidah. Sebab Nabi kata dia syurga nak kepada orang ini. Sebab tu Nabi bagi panduan untuk nak bagi jaga lidah kita ni, cakap 3 perkara saja. Kalau tak perlu, jangan bercakap apa-apa. Yang pertama, kita ialah zikrullah. Yang kedua, nasihat menasihati. Yang ketiga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwah kepada Allah. Ayat itu yang mana kita nasihat, sembang yang nasihat yang baik dan sebagainya. 3 benda tu yang dibenarkan oleh Nabi bercakap, yang tidak menghasilkan benda yang tak elok. Itu hafizul lisan. Dan yang ketiganya disebut oleh Nabi SAW ialah wa mut'imal ji'an. Wa mut'imal ji'an. Apa dia? Memberi makan orang-orang yang lapar. Memberi makan orang-orang yang lapar, ini salah satu juga yang akan menyelamatkan kita daripada
masuk neraka Allah dan syurga sangat berharap, berminat kepada orang ni. Sahabat rahmati Allah sekalian, tadi saya dari kuliah di satu masjid surau. Saya sebut inilah salah satu daripada kita tengok. Saya sangat bimbang diri saya lah, atau mungkin tuan-tuan juga, takut kita ni termasuk orang kaya. Takut kita termasuk orang yang banyak, yang lebih duit, yang lebih harta. Tapi kita tak mau sumbang kepada orang lain. Ada kita tengok dalam suasana masyarakat yang sekarang ini sangat memerlukan kepada bantuan. Kita lebih kita simpan dan punya banyak dalam bank apa semua. Tetapi rakan jiran yang ada di tepi kita menderita, ataupun ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Kalaulah itu, kita takut seperti yang disebut oleh Nabi SAW, Allah akan tulis dosa besar bagi seorang jiran yang jirannya kelaparan di waktu malam, tidak ada makanan sedangkan kamu tidur dengan kenyang. Tulis dosa besar tuan-tuan kalau kita tidak buat macam tu. Jadi pemut'imul ji'an ini war-warkanlah. Kalau kita ada ruang, kita ada kawan, kita ada sesiapa saja yang termasuk kalangan orang yang sangat memerlukan ini, kita kena bantu. Kerana itu sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga Allah kata syurga sangat sangat rindu kepada orang yang macam ni. Orang yang pantang dengar kata orang miskin, orang susah, dia akan segera membantu. Itu contoh Nabi SAW. Nabi tidak akan pulang ke rumahnya selagi ada dalam genggamannya walaupun 1 dinar. Dia pasti akan sampaikan kepada orang yang ada memerlukannya. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW yang keempat, wasaimun fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Ini kita rasa insya-Allah kita buat saimun fi syahri Ramadan. 4 golongan ini termasuk dikatakan syurga sangat merindui mereka. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, saya selalu berandaian kepada kuliah-kuliah yang saya duk pergi. Tuan-tuan, kita hidup di dunia ni masa dia sangat pendek. Apa panjang? Kalau kita ibaratkan bahawa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Katalah kita hidup umur 60 tahun. Berapa lama sebenarnya kita hidup di atas dunia ni? Dia 1000, kita bahagi dengan 60. 60 bahagi dengan 1000. Tu berapa jam? Kalau satu 24 jam sama dengan 1000 tahun. Mana saya duk kira tak lebih pada 65 tahun. Tak boleh pada tak lebih dari 2.5 jam. 2 jam setengah saja kita duduk atas dunia. Kalau kita banding sehari di akhirat, kita duduk tak sampai pun 2 jam setengah. Duduk atas dunia. Tapi tu tuan-tuan, kalau kita baca kisah Nabi Adam AS duduk di syurga, Nabi Adam pernah duduk di syurga. Lama tak tuan-tuan? Saya duduk antara waktu Zuhur ke waktu Asar, 4 jam. 4 jam saja di dalam syurga sebelum dia diturunkan ke bumi. Kerana makan buah al-khuld, buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 jam. Mana kalau kita ibarat macam tu, mana kita duduk atas dunia ni hanya 2 jam saja, 2 jam setengah. Tapi kita heran, itulah yang manusia duduk berebut. Itulah manusia duduk berkelahi. Itulah kita sanggup berperang untuk bergaduh untuk hal-hal dunia. Macam tak berbaloi lah kalau kita buat macam tu. Itu tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sebut ini yang semua ni kita boleh buat. Terutama yang malam ni tadi Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, jangan rasa bimbang dan jangan rasa gundah gulana lah. Maksudnya kita doa je baca sampai tinggal apa semua dah. Kerana baca Al-Quran ini adalah satu jalan, satu tariq yang boleh membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang boleh saya sampaikan malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur dan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tuan Haji Muhammad Aziz bin Abdullah yang telah pun mendengarkan bacaan Al-Quran kita pada malam ni, 2 muka surat daripada surah Al-A'raf, dan seterusnya menyampaikan kuliah kepada kita sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi kepada yang tak sempat tadi saya dah sebut dah. Sepatutnya pada malam ni tetamu kita adalah Ustaz Dr. Haji Nazmi, Muhammad Nazmi bin Desa. Tetapi ada halangan yang menyebabkan Ustaz terpaksa minta tangguh untuk siri yang lain. InsyaAllah nanti kita akan atur Ustaz untuk siri yang lain. Dan jaya saya pagi petang tadi dah pukul dekat-dekat pukul 6 dah tadi, pukul 6 baru hubungi Ustaz Mak Aziz, minta Ustaz Mak Aziz menggantikan Dr. Muhammad Azmi kita, dan Ustaz Mak Aziz bagi tahu kata ada kuliah pada malam ni di Taman Jawi Indah. Alhamdulillah selesai kuliah Ustaz dapat bersama kita, walaupun tadi dalam keadaan sedikit sesema. Jadi Ustaz dapat menyampaikan bacaan Al-Quran seterusnya beri tazkirah. Saya rasa memenuhi apa yang kita perlukan setiap malam, insyaAllah. Di mana setiap malam kita memang join program ni adalah untuk tujuan kita baca Al-Quran secara berjemaah dengan mengikuti Ustaz yang membaca Al-Quran dengan secara yang tartil, dan seterusnya mendengar sedikit ilmu, mendapatkan sedikit ilmu daripada tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara yang disebutkan oleh Ustaz tadi iaitu tarikat bacaan Al-Quran yang Ustaz sebutkan tadi, iaitu kaedah membaca Al-Quran yang kita sentiasa gunakan selalu di Malaysia ni, yang kita duk pakai adalah daripada Asyatibiyah. Dan seterusnya Ustaz memperdengarkan bacaan surah Al-Kafirun daripada kaedah yang dibaca oleh At-Tayyibah. Kaedah At-Tayyibah, bacaan di mana bacaan-bacaannya, bacaan mat semuanya wajib 2 harakat. Kecuali kot Ustaz, kecuali apa, bukan mat, Ma'arij disukun. Ma'arij disukun. Pasal saya dengar baca, Ustaz baca tadi Ma'arij disukun panjang. Macam mana Ustaz Ma'arij disukun? Dia tariqah tayyibah ni dia berbeza pada mat jaiz munfasil saja. Dia mat asli sama mat wajib mutasil sama 5 harakat. Dia berbeza. Kemudian mat silah tawilah itu dia 2 harakat juga. Kemudian dia tidak ada saktah. Saktah barrona ala qulubihim tak ada. Dia baca barrona ala qulubihim. Dia tak ada tariqah tayyibah ni. Dia tak ada apa ni saktah. Banyak lagi tu saya kata, tapi yang saya bagi malam ni satu dulu. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti saya akan sambung. Tuan-tuan boleh simpan nota tu. Ini tariqah tayyibah. Dia ada lagi lah apa ni bacaan-bacaan yang berbeza dengan tariqah Syatibiyah. Syatibiyah ni kita nak baca hari-hari lah. Yang tuan-tuan nak baca hari-hari itu adalah tariqah At-Tayyibah. Syatibiyah. Jadi kita pegang tu ya, tariqah Syatibiyah tu. Orang tanya baca tariqah apa? Tariqah Syatibiyah. Daripada siapa yang meriwayatkan tariqah ini? Hafs bin Asim. Itu saja yang saya bagi satu ya. Iaitulah bacaan mat jaiz munfasil, dia hanya baca 2 harakat. Apa Tarikat Asyatibiyah ni pun selain pada Imam Asim bin Hasim, banyak lagi imam-imam tarikat Asyatibiyah kan Ustaz? Tariqah Taibiyah dia seorang aja. Yang tariqah lain. Macam kan kita dia Imam Ibnu Katsir, tariqah Ibnu Katsir lain lagi. Dia punya tariqah yang lain lah. Ni yang Syatibiyah ni yang kita tengok yang Hafs Asim. Okey. Tuan-tuan,
Selain daripada itu, tadi dalam tazkirah Tulten kita, Ustaz telah menyebutkan daripada membacakan ataupun menguraikan hadis daripada Rasulullah SAW mengenai 4 perkara yang boleh membawa kita ke syurga Allah SWT, iaitu yang pertama membaca Al-Quran dengan memperbanyakkan baca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lidah kita, kata-kata yang baik, lisan kita bercakap perkara yang baik. Yang ketiga, kepada lidah memberi makan kepada orang yang memerlukan. Dan yang keempat adalah berpuasa. Jadi itu antara isi kandungan yang disampaikan oleh Ustaz pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni tuan-tuan nak tanya, insya-Allah kalau tuan-tuan tanya selain daripada itu pun insya-Allah mungkin Ustaz akan boleh menjawabnya. Jadi saya nak jemputlah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang dengan Ustaz. Jadi silakan tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat saya nak jumpa Cikgu Idrus Saidi. Makruf dulu. Saya nampak Cikgu Idrus, mungkin Cikgu Idrus ingat malam ni Ustaz Dr. Nazmi ada bersama kita, tapi sebenarnya dia minta maaf, dia tak dapat serta bersama kita. Jadi dapat berjumpa dengan Ustaz Mak Aziz. Ada apa-apa Cikgu Idrus nak berkongsi, silakan. Silakan Cikgu Idrus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rahim. Saya biasa tengok rakaman je, sebabnya kalau masuk live ni tak apa jelas. Tak dapat tangkap sepenuhnya. Sebab internet di Taman Murni ni slow sangat. Dia tak nampak gambar pun. Nampak saya seorang. Jadi itulah, biasa saya tengok rakaman je. Tak dapat nak live. Tapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Maziz tadi tentang Syatibiyah tu kan, Syatibi Taranum tu kan, dapatlah mengingat kembali lah apa yang disampaikan, dipelajari sebelum ini lah. Tapi itulah, takut sangkut suara tu tak apa jelas. Nanti besok kita tengok rakaman balik. Okay. Cikgu Idrus je sihat? Ustaz Dr. tu ya, saya Alhamdulillah sihat. Cikgu Idrus lama tak jumpa Ustaz. Taman Murni mana tu? Hari tu pun tengok rakaman juga yang ya, saya tak tahu apa jelas soalan. Taman Murni kat mana? Taman Murni di Parit Muntah. Saya dah pencen. Dekat je. Berada di Taman Murni. Okay. Parit Muntah. Ustaz Aziz, Cikgu Idrus dah pencen dah, balik rumah dia di Taman Murni pagi petang Kalau tidak menantau dia. Dekat mudah pencen lah. Ambil pencen awal. Tak mudah mana lah. Pencen umur 56 Ustaz. Saya duduk sama lah dengan Ustaz Sahak, Ustaz Rijaluddin, Ustaz Zulfaqar, Ustaz Rozali. Ya, Taman Murni dekat tu je. Duduk ngaji dengan mereka lah sebelah ni. Elok. Dekat. Okey tuan-tuan. Biasanya di Kuala Lipis. Sebelah ni duduk sini lah, Parit Muntah. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Idrus atas interaksi yang untuk bersama kami. Sekarang ni saya nak beri peluang kepada Tuan Haji Yaakob.
tadi Ustaz Ahmad Aziz ada sebut minta Ustaz Tuan Haji Yaakob cuba mengikuti tadi sahabat ke ada seorang Sri Kandi yang cuba menggunakan ayat Al-Quran untuk berinteraksi dengan orang. Jadi kalau orang bertanya mana jalan nak pergi ke surau, Siratul Mustaqim. Jadi Haji Yaakob ada nak tanya apa-apa kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya tentang yang 2 rakaat tu. 2 rakaat, Ya. 2 rakaat, Ya. 2 harkat. Ada 2 rakaat. 2 Ya, ya. rakaat. Jadi maksilah qasirah tu dengan maksilah Tawilah. Masih tawilah. maksilah qasirah. Ha. Jadi kalau kita baca lebih pada tu, dia kalau ada 2, ada 4, ada 5 kan? Itu kalau tariqah Syatibiyah. Tapi kalau Oh tapi ya. syarikah atau tariqah Syatibiyah, dia maksilah tawilah tu kita kena macam 4 atau 5. Ya, 4 atau 5. Kan? Maksilah tawilah kan? Kita baca 4 ataupun 5 ataupun sekurang-kurangnya 4 lah. Tapi yang dia tariqah at-tayyibah, dia hanya baca 2 ayat. Dia tak boleh baca 4. 2. Jadi salah tak salah kita baca 4? Kalau kita baca 4, macam lah kita baca tariqah Syatibiyah, tak ada masalah, memang tu bacaan dia. Yang itulah. Dan dia kena pegang elok. Yang kita duk baca hari-hari lah ni adalah tariqah Asy-Syatibiyah. Cuma dia kata nak satu ilmu baru, satu tariqah baru, iaitu tariqah at-tayyibah. Tariqah at-tayyibah ni kita tak banyak baca di sini, tapi orang Mesir banyak baca tariqah at-tayyibah ni. Salah satu ialah Syekh Masyari Rashid Al-Afasi yang imam besar, imam di Masjid Al-Haram itu, dia baca tariqah at-tayyibah. Sebab tu kalau kita nak tu cuba balik tadi buka kaset yang bacaannya oleh Syekh Masyari Rashid Al-Afasi, kita tengok. Dan buka Quran kita tengok macam maksilah tawilah tu dia baca berapa? Dia baca 2 saja. Itu maksudnya. Tapi kalau tak boleh tak usah baca tariqah tu. Kita baca tariqah yang biasa kita ni. Kan? Itu tak semestinya. Tapi kalau kita baca tariqah tayyibah, kena baca tariqah tayyibah semua. Kalau kita baca tariqah Syatibiyah, kena baca tariqah Syatibiyah semua. Sebab tu di sana masa saya talaqi hari tu ni, saya kena perhabis dulu tariqah Asy-Syatibiyah dulu. Baca di panggung habis 30 juzuk, kita sambung balik baca tariqah at-tayyibah pula. Baca dia akan dengar sampai habis tu baru dia ijazah untuk kita betul kita boleh baca tariqah at-tayyibah macam tu. Tapi saya ajak ni hanya sikit sajalah, iaitu permulaan. Kalau tuan-tuan boleh simpan nota tu, nanti kita sambung kaedah bacaan yang lain, dan saya bagi contoh-contoh yang lain lah. Yang lain. Cuma yang cikgu Rahim sebut tadi, tak mahu kan belajar hafal Quran, boleh cakap dengan bahasa Al-Quran. Ustaz belajar. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Tuan-tuan perempuan, saya nak kenalan dengan Puan Mariam Anang. Nampak daripada kemarin start menyertai program ni. Puan Mariam Anang, daripada mana Puan Mariam? Kena buka mikrofon, tak buka mikrofon. Puan tak buka mikrofon, Puan Mariam tak buka mikrofon. Minta bantuan. Tak buka mikrofon. Saya nampak Puan Mariam daripada kemarin lah, mulai malam kemarin pasal Ustaz Bakri mula menyertai program ni. Jadi teringin juga nak tahu Puan Mariam ni daripada mana ya. Tuan-tuan yang lain,
yang nak berinteraksi dengan Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Ustaz, saya nak tanya yang Tariqah At-Thayyibah tu, dia melibatkan mazhab ke atau tak melibatkan mazhab? Mungkin mazhab, ada mazhab Hambali baca macam tu ke, mazhab Syafi'i baca macam lain ke? Dia melibatkan mazhab ke tak? Mana cakap? Okey, terima kasih ada Puan Salbiah. Dia sebenarnya tariqah bacaan ni dia tidak ada kaitan dengan mazhab. Dia berkaitan dengan dia ulama-ulama qiraah. Ulama yang membaca Al-Quran. Ulama Imam Syafi'i membaca qiraah thayyibah, ulama dia mazhab lain pun akan baca juga tariqah at-thayyibah ni. Ya, cuma siapa yang belajar dengan tak belajar lah. Kerana tariqah thayyibah ni dia dia antara tariqah yang paling pantas kalau orang nak baca Quran, nak baca tadarus Al-Quran. Kerana dia dia mengurangkan banyak dari segi panjang-panjang ni ya. Tapi yang ada sebahagian tu dia dia kekalkan macam mat wajib muttasil, dia akan tetap baca dengan lima harakat. Dan kita tengok Syekh Masyari Rasyid Al-Afasi itu pun dia mazhab Syafi'i kita. Yang tu yang kita duk ambil bacaan dia tu di TV radio tu. Dan yang saya tok guru saya pun yang di sana tu pun dia mazhab Syafi'i juga yang ajak. Dan dia bukan dekat tu, dia boleh 14 tariqah bacaan 14. Saya sempat belajar kat dia 4. Banyak lagi tak boleh belajar. Dan ada yang tok guru tu yang salah seorang tu yang dia boleh hampa saya yang paling tinggi tu dia boleh 20 kaedah bacaan. Kaedah bacaan tu dia cuma berbeza di sudut hukum tajwid lah. Kecuali kalau kita baca tariqah Ibnu Katsir. Qiraah Ibnu Katsir. Qiraah Ibnu Katsir ni nanti kalau ada kesempatan akan datang kita tunjuk sikit macam mana qiraah Ibnu Katsir ini. Kerana Ibnu Katsir ni dia setiap huruf yang kita baca tu dia akan tambah dengan waw. Saya tak apalah, sekali lagi kita yang ada qiraah Ibnu Katsir. Kita kenal saya, bukan kita suruh buat belajar lagi. Nak belajar ni saya berazamlah dengan Ustaz dengan Cikgu Rahim. Kami duk kata kami nak buat kuliah ilmu di masjid di surau tu. Kalau ada kesempatan, kalau Allah berikan keizinan, kita cadang nak buat kuliah yang lebih lebih besar lah yang di sana tu. InsyaAllah kita akan susun, termasuk mungkin qiraat kita akan perkenalkan. Tapi dia kena belajar lah, tu bukan main sehari. Itu dia ada masa dan kita boleh bagi time untuk sama-sama kita mendalami dan insya-Allah. Tapi yang macam menjawab Puan Salbiah tadi, dia tidak terkait dengan mazhab. Dia bacaan ini dia bawah ulama qiraat, ulama yang menyusun kaedah membaca Al-Quran sejak daripada zaman Nabi SAW ada 7 qiraat, kemudian pecah 2 di qiraat masyhur jadi 14, dan qiraah yang terbanyak disebut ada 20. Jadi itulah sikit yang saya boleh terang, Puan Salbiah. Terima kasih Ustaz. Satu lagi nak tanya, macam mat lazim dia ada ikut juga ke tak? Mat lazim tetap 6 harakat juga. Mat lazim tak berubah. Mat lazim dalam qiraat thayyibah dia tak berubah. Sama ada ataupun juga macam kita ada baca mat lazim kalimi musaqqal ke waladdallin, dia sama juga. Mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi muqaffaf dan sebagainya, semua itu dia tak berbeza. Cuma mat jaiz, mat silah tawilah, mat silah qasirah, yang tu je. Tiga jenis tu je. 2 jenis mat silah tawilah, mat silah qasirah, mat jaiz munfasil.
Oh, okey, baik-baik. Kemudian apa ni saktah dia tak ada. Oh. Jadi bacaan dia cepatlah, kira cepat pada biasa. Lah cepat dia biasalah. Ha. Macam kita baca tadi kan. Ya. Kita baca qul ya ayyuhal kafir ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tu je dululah. Tu kira faham zakat tu. Puan Talbiah dari memang ahli tajwid dah kot. Tak, saya tengah duduk belajar juga. Lah. Rukiah tak tanya lagi tu. Ya, saya nak persilakan Puan Mariam. Nampak Puan Mariam dah bersedia dah. Puan Mariam Anang daripada mana? Nampak daripada semalam dah menyertai. Jadi silakan Puan Mariam berinteraksi dengan sikit. Assalamualaikum semua. Saya Waalaikumsalam. dari Bukit Merah, Bagan Serai. Oh, dekat je. Alhamdulillah. Merah. Macam mana tahu program ni yang boleh Puan Mariam mintai program ni? Saya kan Ustaz Bakri itu kami ada ni ada grup Ustaz Bakri. Oh. Kelas dengan Ustaz Bakri. Ada kuliah Ustaz Bakri di sana lah. Ini Ustaz tu lah seminggu sekali. Ya. Alhamdulillah. Jadi program ni memang kita buat tiap-tiap malam. Jadi Puan Mariam boleh ajak kawan-kawan lain. Memang tiap malam ada pada pukul 9.25 tu sampai 9.35 kita mula. Setiap malam ada insya-Allah. Kalau nak sertai setiap malam boleh sebab setiap malam Baru tahu setiap malam, setiap malam ada ustaz yang berbeza yang kita jemput insya-Allah untuk baca Quran bersama kita. Jadi dipersilakanlah. Jadi Puan Siti Mariam ada apa-apa soalan nak tanya kepada Ustaz? Sekarang ni maksudnya tak ada kot lagi lah. Okey, terima kasih kerana sudi menyertai program ni dan berinteraksi dengan kami insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa untuk malam ni cukuplah. Ustaz malam ni menggantikan saja. Jadi kita rasa kita tamatkan program kita, interaksi kita pada malam ni di sini. Dan insya-Allah untuk malam besok pula suka saya umumkan tetamu ataupun guru kita untuk malam esok adalah Ustaz Muhammad Ammar bin Ishaq. Kalau tuan-tuan ingat pada siri yang baru-baru ni kita ada Ustaz Ishaq bin Osman sebelum tu. Kemudian ada Ustaz Muhyiddin bin Ishaq. Ni adik kepada Ustaz Muhyiddin bin Ishaq, iaitu Ustaz Muhammad Ammar bin Ishaq akan bersama dengan kita untuk malam esok insya-Allah. Jadi untuk malam ni sebagai penutupnya mohon kepada Ustaz untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama insya-Allah. Silakan Ustaz sebagai penutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dhikrik wa qalban maf'aman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ذلك نعم المجيب ذلك نعم المجيب
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dan juga kepada Ustaz yang sudi untuk bersama kita pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi sekian saja untuk program kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arham واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله لنا يا رب العالمين. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ibrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Jumpa Assalamualaikum. lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.